Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Pada awal Februari 2022 akan datang, program imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak akan dimulakan. Tetapi di luar sana masih ramai di kalangan ibu bapa yang resah, yang mungkin was-was dan juga tidak pasti adakah mereka membenarkan anak mereka diberikan vaksinasi COVID-19 kerana kanak-kanak di bawah umur 12 tahun ini kita tahu mempunyai sistem imun yang tinggi dan kes yang melibatkan mereka di negara kita agak rendah walaupun terdapat ataupun dilaporkan kes-kes positif COVID-19 dan ada juga kematian, tetapi bagaimana kita memberikan keyakinan kepada para ibu bapa dan juga kanak-kanak ini yang boleh menerima vaksin COVID-19 yang dibenarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi untuk menjawab persoalan ini, saya akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Zulkifli Ismail, pengurusi program Immunize for Life dan juga pakar perunding perubatan kanak-kanak. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tok, tak lama lagi ni dah hujung Januari dan awal Februari program imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak akan bermula. Jadi ramai di kalangan ibu bapa yang mungkin resah sedikit dan mungkin rasa was-was. Jadi mungkin Datuk Doktor boleh bagi sedikit penjelasan, benarkah vaksin yang dikeluarkan oleh Pfizer iaitu vaksin mRNA Comirnaty ini selamat untuk diberikan kepada kanak-kanak di Malaysia di bawah umur 12 tahun dalam program vaksin COVID-19 kanak-kanak di negara kita? Okey, terima kasih ya. Kalau kita tengok memang penggunaan vaksin ini melibatkan kebimbangan ya dan kekesaran kepada ibu bapa kerana mereka bimbang berkenaan dengan kesan sampingan vaksin ini. Tapi apabila kita lihat apa yang telah diberi data daripada luar negara, kita tahu, misalnya saya ambil di Amerika Syarikat, setakat ni ataupun beberapa bulan dahulu dah diberi dalam 8.7 juta vaksin ini kepada kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun. Dan daripada 8.7 juta tu, kes-kes yang melibatkan myokarditis ataupun radang otot jantung hanya 11 atau 12 kes sahaja dan semuanya recover ya. Satu lagi, bila kita tengok juga data berkenaan dengan kesan sampingan vaksin ini dengan dos yang diberi ya untuk kanak-kanak ni ialah 10 mikrogram ya. Kesan sampingannya adalah banyak kurang daripada mereka yang berumur 12 hingga 17 tahun dan juga 17 tahun hingga 29 tahun. Kes-kes myokarditis memang lebih tinggi bagi mereka yang lebih daripada 17 tahun. Jadi kalau kita tengok tu, kalau 87 juta telah diberi, hanya 11 atau 12 kes myokarditis sahaja dan tiada kematian. Ini adalah satu data yang menggalakkan ya. Kita tengok juga di Singapura. Di Singapura, mereka telah di HSA Singapura ya, telah memberi 20,327 dos kepada kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun. Dan daripada itu, kesan sampingannya 6 yang tidak serius dan yang serius tak ada, kosong ya. Dan apabila kita tengok juga keberkesanannya, kita tahu bahawa 3 kajian yang besar yang melibatkan varian Omicron ni, mereka telah mengurangkan kemasukan ke hospital sehingga 88 hingga 90%. Jadi berkenaan dengan keselamatan untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun tu, bagi dos yang atau preparation vaksin yang digunakan sekarang ni, kesan sampingannya adalah kurang daripada untuk orang dewasa dan juga remaja. Jadi ibu bapa tak perlu bimbang sangat berkenaan dengan kesan sampingan yang ada pada kanak-kanak tu.
Datuk Doktor, dari pengalaman Datuk berjumpa dengan ibu bapa dan juga kanak-kanak di klinik dan juga di hospital, apa lagi kegusaran dan juga kebimbangan ibu bapa selain daripada kesan sampingan yang Datuk jelaskan tadi? Ya, mereka memang tapi kebanyakan yang datang kepada saya di sini, mereka sebenarnya menanti vaksin tu kerana mereka tahu bahawa uh, COVID ni meningkat ya. Tapi ada yang masih lagi ragu-ragu dan keraguan mereka tu melibatkan satu ialah kesan sampingan myocarditis ya, dan seperti yang saya cakap tadi, kesan sampingan myocarditis tu adalah kalau kita dapat COVID untuk kanak-kanak ya, kesan sampingan myocarditis untuk COVID tu ialah 4 hingga 40 kali lebih daripada jika myocarditis didapati diberi vaksin tu. Dan apabila diberi vaksin tu juga, sekarang ni kita tahu lebih ya berkenaan dengan myocarditis ni, pasal mereka yang diberi vaksin tu walaupun mereka kena myocarditis tu bukan seperti kes-kes viral myocarditis yang saya rawat di hospital ya. Ya. Kerana mereka tu tak ada, selalunya datang masuk sakit dada sikit dan ada berdebar jantung, dan dalam 24 hingga 48 jam hilang dan mereka balik, dan bila kita follow up dan mereka tak ada lagi kesan-kesan itu. Jadi ini berbeza daripada vaksin pada myocarditis yang saya selalu rawat untuk kes-kes myocarditis tu. Ada juga yang ibu bapa yang mengatakan bahawa mereka bimbang berkenaan dengan kesan sampingan yang berpanjangan ya, yang telah dilakukan oleh messenger RNA ini. Tetapi kalau kita tengok secara teorinya, messenger RNA itu tak akan berleluasa dalam badan. Dia hanya beberapa jam saja, lepas tu mereka hilang dan disappear dan dikeluarkan daripada badan. Jadi kita tak perlulah bimbang berkenaan dengan itu buat masa ni lah. Datuk, bagi kelompok kanak-kanak 5 hingga 12 tahun, di bawah umur 12 tahun ini, kita tahu ada beberapa juta populasi di negara kita. Jadi mungkin Datuk boleh spesifikkan mereka yang layak boleh menerima dan mereka yang kalau boleh elakkan menerima vaksin COVID-19. Ya, sebenarnya kalau kesan sampingan kontraindikasi ya untuk memberi vaksin tu hanyalah kalau kanak-kanak tu ada alahan yang teruk. Bermakna kalau mereka pernah makan ubat ke ataupun makan seafood ke ataupun makan makanan yang, dan selepas tu mereka pengsan ke ataupun mereka ada reaction yang teruk sangat, ini yang perlu diberi rawatan khas, dan mungkin ada yang perlu diberi ubat dulu sebelum diberi vaksin tu, ataupun ada juga yang mungkin tak perlu diberi langsung kerana risikonya terlalu tinggi. Jadi kalau mereka bimbang, kalau misalnya anak tu ada diabetes ya, atau kencing manis, atau dia ada penyakit lain seperti darah tinggi, penyakit ginjal dan sebagainya, mereka boleh diberi vaksin tu. Dan yang mustahaknya apabila ibu bapa pergi ke PPB tu ataupun pusat vaksinasi ataupun tempat yang di mana klinik tu, mereka beritahu dahulu semua penyakit-penyakit yang anak tu ada dan semua ubat yang diberi kepadanya buat masa ni. Jadi doktor tu akan buat keputusan yang terbaik bagi untuk membuat kalau anak tu perlu atau tak perlu diberi vaksin, ataupun boleh atau tak boleh, atau dia perlu diberi vaksin di hospital, di mana kita seperti di sini di hospital saya ni ada perkakas yang lengkap jika berlaku kesan sampingan. Ya, Datuk Doktor, bagi kelompok ibu bapa dan juga penjaga yang mungkin tidak ada maklumat yang kita bincangkan seperti ini, mereka tidak terdedah dengan maklumat dari pihak-pihak yang mungkin lebih maklum seperti di pejabat mereka ataupun di tempat kerja mereka yang mungkin tinggal di luar bandar, di kawasan pedalaman, dan juga kelompok-kelompok B40 yang di kawasan
orang kata pun flat dan sebagainya. Jadi bagaimana kita reach out kelompok yang ibu bapa yang memiliki anak-anak di bawah umur 12 tahun dan juga 5 tahun ke atas ini, supaya kalau ada di kalangan anak-anak mereka ada penyakit-penyakit yang kronik seperti diabetes, ginjal dan masalah-masalah alahan yang serius, di mana mereka perlu rujuk kalau mereka diarahkan bawa anak mereka untuk ke PPV ataupun klinik-klinik yang berdekatan untuk menerima vaksin COVID-19? Mereka boleh pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan. Ya. Di sini, di negara kita ni ada klinik kesihatan yang dekat daripada mana-mana rumah pun ada, dalam 5 kilometer ada klinik kesihatan yang boleh mereka dapatkan. Dan mereka boleh tanya di situ, ataupun mereka boleh pergi ke mana-mana hospital, atau kalau mereka ada akses kepada klinik-klinik swasta, mereka boleh memberi jawapan. Tapi PPV itu perlu beri maklumat yang terperinci, dan cara untuk mereka di luar bandar untuk menerima untuk tahu berkenaan dengan vaksin ini ialah melalui media massa seperti Astrawani dan juga RTM dan sebagainya. Dan itu semua, tapi yang mustahaknya jika mereka ada kebimbangan, mereka boleh jumpa dengan pekerja-pekerja ataupun doktor-doktor di klinik kesihatan yang berdekatan. Mereka boleh menolong mereka. Datuk Doktor, berkaitan dengan vaksin untuk kanak-kanak ini, untuk melindungi mereka semata-mata, tetapi dari ruang yang lebih luas apabila kita bercerita tentang kesihatan awam, seperti juga untuk kita vaksinkan kelompok remaja, kelompok dewasa dan mereka yang tidak ada penyakit-penyakit komorbid itu. Jadi bagaimana kanak-kanak ini perlu dilindungi, dalam masa yang sama mereka juga dapat melindungi orang lain ketika mereka bersekolah, ketika mereka bermain dan juga ketika mereka berada di rumah. Ya. Memang kalau kita beri vaksin tu, kita bukan sahaja untuk melindungi anak tu daripada dijangkiti, kita juga cuba break the cycle. Bermakna kita beri juga anak tu supaya anak tu tidak dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Dulu pada permulaan pandemik ini dalam tahun 2020, kita tahu pada masa tu kanak-kanak kurang dijangkiti, dan juga bukan sahaja kurang dijangkiti tapi tidak menjangkiti orang dewasa pada masa tu, kita tahu. Tapi apabila varian ni bertukar dan apabila varian Delta dulu, kita juga tahu bahawa kanak-kanak boleh menjangkiti kanak-kanak yang lain dan juga mereka boleh menjangkiti orang dewasa. Walaupun jangkitan itu kurang daripada jangkitan daripada orang dewasa kepada kanak-kanak. Tapi mereka ada kemungkinan untuk juga menjangkiti rakan-rakan mereka di sekolah, kerana apabila mereka di sekolah, kalau mereka tak mengikut SOP yang telah diutarakan, mereka boleh menjangkiti kanak-kanak yang lain di sekolah. Okay. Dari sudut sukatan dos yang dibenarkan oleh pihak berkuasa kesihatan, dan juga adakah jumlah vaksin yang akan diberikan sama juga seperti kelompok remaja dan juga dewasa, iaitu dua kali vaksin yang akan mereka terima, dan berapa sela masa yang dibenarkan oleh pihak berkuasa kesihatan, Datuk Doktor? Memang dia memang menggunakan vaksin messenger RNA, tapi dos yang diberi ialah 1/3 daripada dos untuk orang dewasa. Orang dewasa dulu kita diberi 30 mikrogram, tetapi dos untuk kanak-kanak ini ialah 10 mikrogram sahaja. Dan mereka diberi saya fikir 3 minggu di antara dos yang pertama dengan dos yang kedua. Okey, untuk menyiapkan kanak-kanak ini, kerana kita tahulah kanak-kanak ada macam-macam ragam, ada yang senang untuk menerima imunisasi,
seperti yang wajib ketika mereka umur daripada lahir hinggalah masa-masa tertentu. Tetapi untuk vaksin COVID-19 ini, adakah tips yang boleh Dato' Doktor kongsikan supaya mereka selesa dan apabila sampai ke PPV ataupun klinik kesihatan tersebut, kanak-kanak tenang dan ibu bapa juga tenang mengawal kerenah dan juga reaksi mereka apabila berjumpa dengan doktor dan juga pakar perubatan? Ni susah sikit lah untuk budak kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun ya. Mereka takut dengan vaksin tu. Tapi kalau kita berikan mereka maklumat berkenaan vaksin dan mereka juga pernah tengok ibu bapa mereka mendapat vaksin tu dan mereka tahu ya berkenaan vaksin tu dan kita pun di sini sakit-sakit saya pun tahu bahawa mak bapak mereka telah diberi vaksin tu dan mereka pun okey kalau nak diberi vaksin, tapi kita kenalah orang kata slow talk dengan mereka sebelum pergi ya. Tapi yang penting saya nak cakap di sini untuk sebelum kita bawa anak ke vaksinasi tu, mereka nombor satu perlu diberi pemakanan yang seimbang ya dan sihat masa dia pergi ke vaksin untuk mendapatkan vaksin tu. Jangan mereka ada sesama ke, batuk ke, ataupun demam ke, ataupun tak sihat pada hari itu. Yang kedua, mereka perlu rehat dalam masa 1 hingga 2 hari sebelum diberi vaksin tu. Kerana ini adalah penting ya untuk supaya mereka tidak terlalu aktif semasa diberi vaksin tu, dan apabila mereka pergi ke vaksin center tu, mereka perlu dah tahu yang mereka akan diberi vaksin tu dan mereka ini adalah terpulang kepada cara kita cakap dengan anak lah ya. Cara kita perlu beritahu mereka bahawa anak tu perlukan vaksin ni sama seperti mak bapa, abang dan sebagainya, dan ini akan memberi protection daripada COVID-19 ya. Dan yang lebih penting ialah selepas vaksin tu. Jadi nasihat saya, selepas vaksin tu kanak-kanak perlu rehat dengan cukupnya dan diberi pemakanan yang seimbang dan jangan tidur lambat ke, jangan main game ke ya dan jangan pergi berbasikal ke atau beriadah dengan berlebihan selepas injection tu. Ini adalah nasihat yang perlu diberi kerana mereka yang lebih aktif tu kemungkinan mereka mendapat kesan sampingan especially kepada jantung adalah lebih ya. Ya, jika ada kesan sampingan seperti sakit di lengan yang dicucuk itu ataupun ada kemerah-merahan atau luka atau sedikit luka dan sebagainya dan ada bengkak dan ada rasa pening, adakah sama juga rawatan yang diberikan kepada remaja dan orang dewasa jika ada kesan tersebut pada kanak-kanak, Doktor? Ya, cara rawatannya dah sama. Kerana selalunya dalam bila kita tengok evidence daripada pembentangan kepada FDA dan sebagainya, kesan sampingan yang kerap berlaku kepada kanak-kanak ini ialah sakit pada tempat cucuk tu dan juga demam dan sakit-sakit badan ya. Ini ada juga sakit kepala, tapi ini juga yang berlaku apabila tengok grafnya adalah kurang daripada yang berlaku kepada remaja dan juga orang dewasa. Jadi mungkin kerana kanak-kanak tu lain dia punya immunity dia, tetapi mungkin juga dosnya kurang tu. Yang saya cakap tadi 10 mikrogram tu berbanding dengan 30 mikrogram tu mungkin melibatkan kesan sampingan yang kurang kepada mereka, tetapi effectiveness-nya adalah sama ya, untuk kanak-kanak yang 5 hingga 11 tahun tu. Dok, di kalangan ibu bapa dan juga masyarakat di luar sana tidak asing dengan perkara-perkara mitos, dengar cerita, dengar cakap berkaitan juga vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak ini. Amai juga memberi pandangan bahawa kenapa nak bagi vaksin kalau kanak-kanak ni immune sistem dia tinggi, kes-kes yang dilaporkan agak rendah,
dan jarang juga kita dengar ada kematian di kalangan kanak-kanak walaupun ada sememangnya. Jadi macam mana kita nak bagi respon, nak jawab kepada kelompok ibu bapa sebegini yang mungkin mereka sebenarnya was-was sanksi tetapi ambil pandangan-pandangan di kelompok rakan-rakan mereka, kelompok WhatsApp mereka dan mereka sebarkan. Jadi dia menimbulkan rasa sedikit tidak senang dan resah di kalangan ibu bapa yang mungkin sudah pun bersedia untuk membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan vaksin. Okey, kanak-kanak seperti mana kita tahu, kes kanak-kanak memang meningkat ya. Tapi cuba kita tengok kematian kanak-kanak ya. Dalam tahun 2020, satu tahun 2020 tu kematian kanak-kanak di negara kita ya hanya 6 orang aja. Tapi dalam tahun 2021 sehingga bulan Oktober 10 bulan aja kematiannya ialah 116 kes ya. Dan ini peningkatan berapa kali lebih daripada tu ya. Ya. Itu satu ya. Satu lagi yang kita perlu fikirkan ialah berkenaan dengan long COVID. Long COVID ini ialah apabila kita dah baik daripada jangkitan COVID tu, kita kena balik semula jangkitan COVID tu dengan demam, dengan sakit sendi yang berpanjangan ya. Itu pasal dipanggil long COVID. Dan kita daripada kes-kes di United Kingdom ya, dalam 14%, 1 dalam 7 kes kanak-kanak yang mendapat long COVID. Jadi ini ialah dalam 14% daripada kes-kes COVID itu. Jadi kita tak tahu siapa yang boleh dapat long COVID. Yang ketiga ialah berkenaan dengan apa yang dipanggil MISC, Multi-System Inflammatory Syndrome in Children. Nah, Multi-System Inflammatory Syndrome in Children ini ialah penyakit seperti kalau ada di antara pendengar-pendengar yang pernah tahu ataupun anak mereka pernah dijangkiti oleh penyakit Kawasaki disease, presentasi dia ialah lebih kurang sama. Jadi mereka dah baik daripada COVID tu, lepas tu demam balik semula. Dan demam tu juga diikuti dengan muka menjadi merah, mata menjadi merah, tangan jadi bengkak, kaki jadi bengkak dan merah. Dan ini boleh melibatkan jantung, coronary artery jantung, dan boleh melibatkan organ-organ lain seperti ginjal ataupun hati dan sebagainya ya. Saya dapat maklumat ni daripada Kementerian Kesihatan ya. Jadi untuk MISC itu Kementerian Kesihatan telah melaporkan 170 kes MISC ya, yang berumur kurang daripada 18 tahun. Ini ialah laporan daripada 14 jabatan pediatrik di seluruh negara. Dan 90% dan 170 kes ya dilaporkan dan 90% adalah berumur kurang daripada 12 tahun. Dan yang berumur 5 hingga 12 tahun yang umur yang kita nak beri suntikan ni ialah 55%. Jadi daripada 170 kes tu 55% adalah berumur 5 hingga 17 tahun dan di antara 170 kes tu 7 melibatkan kematian. Jadi ini ialah MISC ya. Jadi ini adalah justifikasi untuk kita memberikan tu long COVID dan juga MISC. Jadi kalau ada lagi keraguan berkenaan dengan kenapa kita perlu berikan vaksin ini kepada kanak-kanak, inilah sebabnya kita nak mencegah daripada kanak-kanak itu mendapati long COVID dan juga dijangkiti dengan MISC itu. Okey. Adakah cadangan pemberian COVID vaksin untuk kanak-kanak ini akan disusuli dengan suntikan penggalak, doktor? Buat masa ni tak ada evidence untuk menunjukkan itu ya. Kerana ada data yang menunjukkan bahawa suntikan mRNA ini menggalakkan apa yang kita panggil memory T dan B cells ya. Memory T dan B cells itu memberikan protection yang berpanjangan.
Jadi saya harap tak adalah dos bergalak lagi selepas 2 tu. Kalau ya pun mungkin 1 dalam 6 bulan ke setahun selepas tu ke, itu adalah reasonable ya. Tapi kalau nak beri suntikan tu tiap-tiap 6 bulan ke tiap-tiap 3 bulan tu adalah saya fikir tak menasabah. Okey, terima kasih atas perkongsian Datuk Dr. Zulkifli Ismail tentang program imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak 5 tahun hingga 11 tahun, pengurusi program Immunize for Life dan pakar perunding perubatan kanak-kanak bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih Datuk Doktor atas masa yang diberikan. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.